Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Ma'rifat. Tajuk pada hari ini ialah hakikat anak yatim dan orang miskin serta hakikat membayar zakat. Sebelum itu sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Serta jangan lupa tulis kobil tu supaya ilmunya berkat dan ianya membawa manfaat kepada orang lain juga. Sebelum itu sahabat sekalian, perlu diketahui bahawa ilmu ini adalah ilmu hakikat ma'rifat atau ilmu tasawuf mukasyafah atau ilmu sir atau ilmu ihsan atau ilmu martabat 7 atau ilmu rahsia di dalam diri kita. Untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita mengenal diri dan mengetahui selok-belok di dalam diri kita. Hakikat anak yatim dan hakikat orang miskin dan hakikat membayar zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Maksudnya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang mengherdik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang solat, iaitu orang-orang yang lalai dari solatnya, orang-orang yang berbuat riak dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Hakikat maksud ayat ini ialah mengatakan bahawa hal orang-orang anak yatim dan orang miskin serta orang-orang yang lalai dalam solatnya serta orang-orang yang tidak membayar zakat dan tidak menolong orang-orang miskin. Maka ayat pertama itu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Jadi kita kena fahami ayat yang pertama dahulu. Tuhan mengherdik kita, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama bukan main-main tuan-tuan. Okey, kita rujuk kepada ayat yang kedua. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang mengherdik anak yatim. Apa maksud mengherdik anak yatim? Apa maksud anak yatim? Kita perlu ketahui bahawa dari sudut syariat, anak yatim itu orang yang di luar sana yang tidak ada ibu dan bapa, maka itulah anak yatim. Yang tiada ibu dan bapa, itulah anak yatim. Dari sudut syariat, itu dari sudut syariat. Maka dari sudut hakikat, iaitu ilmu di dalam diri kita, anak yatim tersebut merujuk kepada roh diri kita. Anak yatim tersebut merujuk kepada roh kita. Kenapa merujuk kepada roh kita? Kerana anak yatim itu tidak ada bapa dan tidak ada ibu. Dia hanya bersendirian saja di dalam diri kita. Tidak ada ibu bapa, anak yatim. Di dalam diri kita tidak ada ibu bapa. Roh kita tidak ada ibu bapa, tuan-tuan. Yang ada ibu bapa ialah jasad kita, bukan roh kita. Kena faham betul-betul. Maka itulah anak yatim, iaitu roh kita. Okey. Kita merujuk kepada orang miskin di ayat yang ketiga. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Orang miskin apa maksudnya? Orang miskin yang di luar sana itu pada sudut syariat, ia memang betul-betul ada. Iaitu orang yang tidak ada makanan, orang yang tidak ada duit, orang yang tidak dapat makan sehari semalam, maka itulah orang miskin. Orang yang tidak boleh membeli itu ini, itulah orang miskin. Itu dari sudut di luar sana untuk jasad syariat. Maka dari sudut hakikat, iaitu di dalam diri kita, orang miskin juga merujuk kepada roh kita.
roh kita miskin. Bagaimana? Kenapa roh kita miskin? Kerana kita tidak memberi makan kepada roh kita. Itulah roh kita menjadi miskin. Roh kita tidak pernah diberi makan. Apa makanan bagi roh? Makanan bagi roh ialah zikirullah, solawat, solat sunat, zikir hati. Itulah makanan bagi roh kita. Jadi hendak memberi makan kepada roh kita, hendaklah kita perbanyakkan zikirullah. Hendaklah solat fardu jangan tinggalkan. Solat sunat biarkan banyak. Zikir hati jangan putus. Barulah roh kita itu sentiasa makan. Sentiasa kita mandikan. Sentiasa kita bersihkan. Sentiasa kita jaga. Kita rawat roh kita. Maka barulah roh kita itu tidak miskin. Kalau roh kita dibiarkan miskin, maka kita termasuk orang yang mendustakan agama. Iaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi kita rujuk kepada zakat pula. Hakikat zakat. Apa maksud hakikat zakat pada ayat yang ke-7 itu? Dan enggan menolong dengan barang berguna. Dia tidak memberi zakat maksudnya. Dia tidak memberi zakat. Maksud memberi zakat ni, dia tidak berzikir. Pada sudut ilmu hakikat, dia tidak berzikir. Dia tidak beri makan kepada roh tersebut. Dia tidak berzikir, dia tidak solawat, dia tidak istighfar, dia tidak solat sunat, dia tidak solat fardu, dia tidak zikir hati. Maka orang begitu, maka termasuk orang yang tidak membayar zakat. Zakat dari sudut ilmu syariat memang betul-betul ada. Kamu perlu laksanakan. Membayar zakat harta, membayar zakat fitrah, kamu perlu wajib laksanakan. Siapa tidak laksanakan, kafir. Maka hati-hati, jangan buang syariat. Buang syariat, kafir. Buang hakikat, fasik. Kena faham betul-betul. Jadi kita membicarakan sudut ilmu hakikat. Maka orang yang tidak membayar zakat itu ialah orang-orang yang tidak beribadah. Orang-orang yang malas beribadah. Apabila dia mati nanti, seperti orang papa kedana. Seperti orang miskin. Duk minta sedekah dengan orang. Baju compang-camping. Orang miskin. Duduk di padang mahsyar seperti orang-orang yang hina. Kerana apa? Kerana di atas dunia dia tidak pernah beribadah. Kalau harapkan solat saja, tidak mampan tuan-tuan. Kalau harapkan solat saja, tidak cukup. Kita ini nak pergi ke akhirat ni perlu bawa amalan. Amalan itu ialah duit. Amalan-amalan itu ialah duit. Jadi, kita bayarlah zakat kepada roh kita. Bayar zakat macam mana? Perlu beribadah dengan banyak. Perlu bagi makan kepada roh kita. Perlu rawat roh kita. Kita selalu berzikir, selalu solawat, selalu istighfar, selalu solat sunat. Jangan tinggalkan solat fardu. Jangan tinggalkan hal-hal yang wajib. Banyakkan amalan yang sunat. Maka itulah membayar zakat. Jadi kita perlu fahami anak yatim, orang miskin dan hakikat bayar zakat yang sebenarnya. Itu persoalan di dalam diri kita, iaitu ilmu hakikat. Iaitu ilmu di dalam diri kita. Maka sesiapa yang tidak melaksanakan apa yang saya cakap tadi, maka ia termasuk dalam golongan yang mendustakan agamanya. Bukan main-main tuan-tuan. Orang yang tidak rawat anak yatim ni, anak yatim dalam diri kita, termasuk orang mendustakan agama. Sama juga pada sudut syariat. Buat jahat kepada anak yatim, makan duit anak yatim. Pada sudut syariat, makan duit anak yatim. Ambil duit harta pusaka anak yatim. Maka orang-orang ini masuk neraka. Orang yang mendustakan agama. Itu dari sudut syariat. Maka dari sudut hakikat juga, siapa yang tidak rawat anak yatim, iaitu roh diri kita sendiri, maka kita termasuk orang-orang miskin lah. Termasuk orang-orang miskin. Kita tidak termasuk orang-orang yang tidak membayar zakat kepada diri kita sendiri. Sedangkan roh itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Roh itu adalah tajalli, penzohiran sifat hayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Tuhan itu zat.
dia sandarkan sifat-sifatnya kepada Muhammad, iaitu roh kita. Muhammad batin. Dia sandarkan semua sifatnya kepada roh kita. Maka roh itu adalah tempat tanggungan sifat-sifat Allah. Tempat tanggungan sifat-sifat Allah. Segala sifat-sifat Allah ditanggung oleh Muhammad. Ditanggung oleh roh kita. Maka hendaklah kita rawat. Sebab itulah kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maksudnya kita berdoakan diri kita sendiri. Hakikatnya. Muhammad tu Muhammad batin. Mendoakan diri kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita orang miskin. Kita anak yatim. Kita tidak pernah bayar zakat. Maka hendaklah kita berusaha beribadah sebanyaknya. Untuk merawat, menjaga roh diri kita sendiri. Kerana roh kita lah anak yatim itu. Dan roh kita lah orang miskin itu. Dan diri kita sendirilah yang tidak membayar zakat itu. Kalau kita tidak beramal, berzikir, bersolawat, beristighfar, bangun tengah malam bertahajud, maka kita seperti tidak membayar zakat. Jadi hendaklah kita sentiasa zikir hati. Kita bayar zakat, kita bagi makan kepada roh kita. Makanan bagi roh ialah zikirullah, itu saja. Semoga ianya bermanfaat semua. Diharap semua memahami hakikat anak yatim, hakikat orang miskin, hakikat membayar zakat dari sudut ilmu hakikat, iaitu ilmu di dalam diri kita. Jadi semua faham. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lupa beramal, jangan lupa ibadah. Jangan membuat fitnah terhadap ilmu Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.